Alright, bersama dengan saya Cikgu L untuk sesi tutorial yang seterusnya. Pada kali ini saya nak kongsikan kepada anda satu lagi aplikasi Googles yang nama dia Google Keeps. Okay, Google Keeps. So, apa itu Google Keeps? Okay, Google Keeps ni sebenarnya lebih kepada nota lah untuk anda buat nota yang features yang advance seperti yang inilah yang ada di contoh-contoh gambar ni. Jadi macam mana nak akses Google Keep adalah anda pergi dekat Google browser, anda type saja Google Keep, pastikan dah sign in lah. Kalau belum sign in, anda kena sign in dulu. Okay. And then tekan Google Keep. Macam saya dah sign in dengan ID Delima ni, so dia akan ada lah. Terus di sini, baik. Okay, apa kelebihan Google Keep ni? Okay, ni saya punya ni kosong sebab saya nak cuba tunjukkan yang dah banyak, nanti saya tunjuk selepas ni. Alright, yang ini adalah fungsi dia adalah untuk kita buat notes secara online. Okay, yang mana saya suka kelebihan features dia adalah kita boleh take note masa kita buat nota menggunakan smartphone, menggunakan apa saja device, as long as kita access pada email yang sama, so dia akan masuk. Okay, dia akan masuk. Alright, for example-nya adalah seperti inilah. Okay, contohnya di email satu lagi ni. Right, dan anda tengok ni pada email saya yang ini, nampak. So dia ada colourful, ada warna-warni, dan dia ada macam-macam, dia tengah loading. Okay, so apa saja yang ada di ID email saya yang ini, dia akan keluar. So kita tak perlu bimbang lah, nak guna banyak device pun tak ada masalah, as long as kita sign in pada email yang sama. Okay, so kita tengok dulu features-features yang ada daripada satu persatu sini. Okay, yang pertama dia adalah features yang pertama, note. Untuk kita create note, sebagai contoh saya create satu note, nota kuliah 1 contohnya. Okay, take note oleh Cikgu L contohnya lah. So kita boleh type sajalah apa je nota 1, and then kita boleh buat, kita boleh masukkan nota seterusnya, nota 2 dan seterusnya lah. Okay, jadi kita tengok apa features dalam menu nota ni, note ni. Okay, menu yang pertama dia adalah dia ada reminder. Kalau anda nak remind contohnya pada diri anda boleh buat set remind lah. Okay, contohnya anda remindkan bila. Contohnya nota di sini adalah contohnya meeting bersama Cikgu Tiup contohnya. Okay, so maknanya meeting bersama Cikgu Tiup, contohnya anda nak letak agenda dia lah, perbincangan webinar, kemudian dan seterusnya. Jadi anda boleh setkan reminder ni untuk anda lah. Okay, bila benda ni nak meeting, supaya kalau di smartphone anda dia akan remind. Okay. Okay, seterusnya yang ini kalau nak collaboration. Maksudnya nak collaboration, kalau saya nak bagi orang lain pun can edit. Okay, contohnya saya nak bagi ke email yang tadilah. Okay, kita nak bagi orang lain collaborate dengan kita. Okay, contoh saya nak bagi email saya yang kedua ni pun boleh juga. Okay, bila saya bagi kepada yang ni dan saya save. Okay, so yang ni sebenarnya saya dah collaborate dengan ID yang tadi. Contohnya, okay, sebagai contohnya, nampak tak? Kejap saya refresh dulu. Okay, selepas saya refresh, dia akan tunjukkan yang bawah ni. Nampak tak? Ni tadi. See? Jadi bila saya edit di ID yang ini, ID yang ini, cikgu ini, perbincangan Cikgu Tiup, pembentangan jadual, salah eja. Okay, pembentangan jadual. Right, so dia akan automatic. Kalau saya pergi dekat email yang tadi, dia akan keluar. You see? Dia akan keluar. Saya pergi dekat email kelima ni, dia akan masuk automatic. So kita boleh collaborate dengan sama ada rakan guru kita, dengan student kita, dengan siapa saja pun. Okay, contoh. Alright, the next, selepas collaborator,
kita ada change color. Kita boleh tukar-tukar color ikut suka hati kita. Ikut kita sukalah supaya kita punya nota nanti dia colourful. Okay, kita boleh setting dia as a colourful. Right? Okey, seterusnya image. Kita boleh masukkan image juga pada nota kita ni. Contohnya meeting cikgu tu ni kita nak masukkan gambar berkaitan dengan kita punya inilah contohnya lah, ni contoh. Okey. Sebagai contoh, okey, saya masukkan gini. So dia akan masukkan image. So maknanya kita boleh tahulah sama ada image tu yang berkaitan dengan kita punya nota dan sebagainya. Okey. Okey, kalau archive ni kita simpan lah. Kita simpan di archive dalam bahasa Melayu dia arkib. Okey, dalam arkib. And then kalau ada more button ni, kalau kita nak delete note, kita nak letakkan label supaya kita senang nak cari. Kalau kita nak add drawing, kita boleh lukis, make a copy, show checkbox. Okey, so checkbox ni kalau kita nak jadikan dia as a checkbox ni lah. Ni dah selesai. So sekarang ni tengah pembentangan. Kalau dah selesai, kita letakkan di bawah. So that's mean dia nak beritahu yang dua ni dah complete. Alright. Okey, ataupun antik balik, dia masuk balik. Alright. Okey. So itu fungsi kepada chatbox lah. Kalau nak hide kan, kita off kan semula. Kalau nak on kan balik, pergi kepada chatbox, kita chat. Okey. Kelebihan dia sebagai contoh, kalau anda nak pergi beli barang, okey, anda sharekan, collaboratekan note ni bersama dengan wife anda. Contohnya lah, bawang merah. Okey, lepas tu bawang putih. Kan, lepas tu minyak masak. Okey. Jadi semasa anda sedang membeli tu, okey, contohnya bawang merah dah beli. Bawang putih, okey, dah beli. So yang tinggal adalah minyak masak. Okey. Tapi dalam masa tengah shopping, tengah beli tu, tengah beli barang dapur, tiba-tiba wife anda add-kan lagi yang baru. Dia pun tambah list. Contohnya dia tambah list, contohnya dia suruh beli roti. Ditambahkan, dia suruh beli roti. Lepas tu dia suruh tambah beli gula, dia suruh beli lada. Okey, contoh yang ini perempuan sukalah. Contoh dia suruh tambah sini. Jadi bila dia add di sini, automatic nanti ini contohnya pasangan anda punya email. Kemudian jadi bila anda buka di sini nanti dia keluar. Oh, tengah beli dah nak bayar, tiba-tiba kena beli roti. So kena beli roti, beli gula dan sebagainya. Okey. So ini kelebihan checkbox yang anda boleh gunakan. Alright. So terusnya grab image text. Grab image text ni adalah kita nak ambil segala perkataan yang ada dalam image ni. Tapi kalau image yang ada bergambar macam ni susah. Okey, saya tunjukkan satu. Kalau yang mana yang kalau yang mudah lah. Okey, kalau ianya teks. Okey, contoh ini. Yang ini. Contohnya yang ini. Saya close dulu. Saya buka yang ni, saya buang dulu dia punya nota ni. Saya buang dulu. Nota dia kosong. Okey, contohnya anda ambil satu petikan yang ini. Yang ini bestnya Google Keep ni. Keep note ni. Sebab tu saya panggil dia sebagai futuristic note. Okey. So, bila anda add-kan gambar tadi macam tadilah. Cara dia pergi masukkan picture, anda pilihlah gambar mana yang nak masukkan. Okey. Bila dah masuk, anda klik ke button more di sini and then grab image text. Cuba lihat apa yang terjadi. Tu dia. Nampak tak? Dia tolong kopikan semua perkataan yang ada pada image tersebut. Dah tak payah nak susah-susah nak salin balik. Ni kalau cikgu yang nak salin karangan ni daripada gambar, boleh je guna. Okey? Ambil saja dia, snap saja daripada mana buku, pastikan tulisan tu jelas dan nanti Google Keep akan automatic grabkan tu. Lepas tu anda boleh edit lah. Nak copy paste kat mana? Kat PowerPoint, dekat Words dan sebagainya, tu terpulang. Right? So itu adalah features dia. Okay, dan kalau make copy to Google Doc, maknanya apa saja teks ni dia akan masukkan ke dalam Google Doc email anda. Alright? So itulah kelebihan dan menariknya kalau kita menggunakan Keep Note. Right, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di sesi tutorial yang lain. Bye bye.